Okey, dah keluar dah. Cuba kau refresh ke, tekan balik. Okey, aku nak share je. Okey, ada. Hmm. Cuma ni nak share. Refresh. Jom. Kau dah share dah? Sekejap aku. Hmm. Okey. Kau dah share dah, Syed? Dah, aku dah share dah. Okey, okey, sekejap. Jadi aku rasa kita dah boleh mula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali saya nak mengucapkan terima kasih kepada sesiapa yang menonton wacana Page Neo Melayu pada hari ini. Jadi tajuk yang akan dibentangkanlah adalah pembebasan Palestin daripada sudut perjuangan kelompok kiri. Ya, kita tahu Palestin ini telah hangatlah di negara kita disebabkan kes yang bermula daripada pengusiran orang-orang Arab di perkampungan Al-Jarrah yang berdekatan di Baitul Maqdis. Kemudiannya berlaku satu rusuhan di Masjid Al-Aqsa, dan kemudiannya Hamas telah melancarkan roket bersenjata dan dibalas oleh Israel, dan akhirnya berlakulah gencatan senjata. Kita tengok masyarakat Malaysia sangat konsisten lah dalam bersolidariti kepada masyarakat Palestin. Sampai solidariti kita ni orang Yahudi pun koyak. Sampai koyak ni jadi satu benda yang di-search lah oleh orang. Apa tu koyak sebenarnya? Jadi topik pada hari ini kita akan cerita juga tentang sejarah pembebasan Palestin, tetapi kita akan fokuskan tentang perjuangan kelompok kiri. Kita tahu di Malaysia ini naratif kita kebanyakannya mungkin lebih berfokus lah kepada gerakan yang bersifat Islamis dan haraki iaitu oleh Hamas dan Brigade Al-Qassam. Lebih-lebih lagi konflik yang berlaku pada saat ini banyak tertumpu di Gaza, yang mana Gaza itu dikuasai oleh kelompok sana. Jadi pada hari ini saya nak membawa penonton-penonton semua untuk kita melihat pembebasan Palestin ini daripada sudut kelompok yang lain pula, iaitu kelompok kiri, sosialis, Marxis yang mereka juga ada peranannya dalam perjuangan pembebasan Palestin ini, seperti kelompok Popular Front for the Liberation Palestine yang diasaskan oleh George Habash, Fatah, Social Democrat, yang mana mereka ni pernah membentuk PLO, Palestinian PLO PLO apa nama panjang dia, Syed? PLO Palestine Liberation Organization. Palestine Liberation Organization. Jadi saya akan menjemput Tuan Syed Ahmad Fatahi, iaitu beliau ni seorang penulis buku dan banyaklah membaca sejarah-sejarah isu-isu yang berkenaan Palestin, untuk kita melihat perjuangan Palestin ini daripada sudut kelompok kiri agar kita faham perjuangan Palestin di samping dia merupakan satu perjuangan umat Islam, dia juga harus melibatkan seluruh masyarakat secara umumnya untuk membebaskan Palestin daripada cengkaman imperialism Zionis. Jadi tanpa membuang masa, saya mempersilakan Tuan Syed Ahmad Fatahi lah untuk memulakan dia punya perbincangan berkenaan sejarah pembebasan Palestin daripada sudut perjuangan kelompok kiri. Dipersilakan.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Salam sejahtera dan selamat malam diucapkan kepada semua. Jadi saya ingin mengucapkan jutaan terima kasihlah kepada pihak Neo Melayu dan juga saudara Iqbal kerana sudi menjemput saya untuk sesi kita bual bicara sedikit di ruang udara page Neo Melayu hari ini. Jadi saya kira pihak Neo Melayu ni banyak mengadakan perbincangan-perbincangan, wacana-wacana tentang sejarah, tentang negara yang segar dan sangat baiklah sebagai makanan and intellectual buat masyarakat. Walaupun saya tak adalah follow semuanya namun ada jugalah yang kontroversi macam wacana bersama Ustaz Nodarus saya follow agak sikit-sikit kan. Harapnya wacana tu ada sambungan lagi lah. Mungkin pada malam ni topik kita tak adalah begitu kontroversi. Cuma pada waktu mula saudara Iqbal bagi saya tajuk tu, saya tak dapat description dia. Jadi bila saya tengok description dia yang dah dipost di page macam lain pula dengan apa flow yang saya cuba nak bawakan pada hari ni. Tapi tak apa. Kalau mungkin ada benda yang para pendengar ataupun saudara Iqbal sendiri rasa macam saya tak cover, boleh tanya selepas habis saya bentangkan bahan saya lah. Jadi persoalan Palestin ni merupakan satu persoalan yang lama lah. Dan sejarah dia pun panjang kalau kita nak kupas kan. Jadi kalau kita tanya kepada penyokong Israel, tak kira lah yang Yahudi ataupun yang Kristian Zionis, sejarah dia akan kata bukan bermula pada tahun 1948, tapi bermula 2000 tahun yang lalu. Kan, iaitu apabila Joshua dalam buku Deuteronomy dalam Bible kan. Siapa ada Bible boleh buka ada Deuteronomy perjanjian lama Old Testament, Deuteronomy. Dan Old Testament ni juga merupakan daripada sumber-sumber Yahudi jugalah, kemudian diserap dia jadi dicampur dengan Old Testament, jadilah the Holy Bible lah. Jadi dalam Old Testament pun ada banyak-banyak buku lah, dia ada katalog pelbagai buku lah. Jadi dalam Deuteronomy tu diceritakan lah bahawa Tuhan dia memimpin Bani Israel untuk menawan dan mewarisi apa yang dipanggil Promised Land lah. Dan kita boleh baca dalam buku yang seterusnya lepas Deuteronomy tu ada buku Joshua, macam mana Joshua ni dia datang kepada ke bumi Palestin dan dia menakluki Jericho, dan Joshua ni bunuh laki, perempuan, tua, muda, lembu, kambing, keldai semua dia bunuh. Jadi ayat-ayat daripada Old Testament ni ataupun daripada Bible ni yang saya pegang ni New King James Version lah, NKJV. Jadi dalam ayat-ayat ni lah yang biasanya digunakan bahawa sebenarnya dari sudut sejarah ni Israel dia orang kata membasiskan dia punya claim tu berdasarkan sejarah yang ada dalam kitab Bible lah. Jadi tapi di dalam menggunakan Bible sebagai hujah bahawa Israel mempunyai claim dari sudut sejarah ni, dia ada pelbagai masalah lah. Yang pertamanya, ketika Joshua dia menakluki Palestin, pada waktu tu dah ada penduduk kat situ kan, yang dipanggil Canaanites kan, Kanaan. Malah kalau kita baca dalam Bible tu dah memang ada banyak penduduk selain Canaanites pun ada lagi. Ada Moabites, Hittites. Maksudnya bukan Bani Israel ni bukan penduduk asal. Tetapi ada penduduk-penduduk lain yang memang dah bergenerasi-generasi yang duduk dekat situ. Dan yang kedua, kisah penaklukan Joshua ini dari sudut sejarah dia, ahli sejarah, ahli arkeologi dia ada buat galian, dia buat kajian dan dia kata kebanyakannya peristiwa ni tak berlaku. Maksudnya dia tak terbukti dari sudut sejarah. Jadi dia mungkin adalah kisah dalam Bible tapi dari sudut sejarah yang objektif, sejarah moden tu dia tak dibuktikan. Jadi inilah masalah pada claim yang dibawa oleh Zionis, tak kira lah Zionis Jewish punya Zionism ataupun Christian punya Zionism.
Tapi malam ni bukanlah kita nak berbicara panjang lebar tentang sejarah kuno Timur Tengah kan. Tapi itu just sebagai basis lah untuk kita perbincangan kan. Jadi ada buku yang contohnya buku ahli sejarah, ahli falsafah Perancis Roger Garaudy. Dia tulis buku yang bertajuk The Case of Israel, A Study of Political Zionism. Dalam bahasa Inggeris dia diterbitkan oleh Shuruk International pada tahun tak silap saya 1983. Garaudy ni yang menariknya, dia adalah seorang komunis lah. Dia daripada parti komunis di Perancis. Jadi kalau dekat negara-negara Eropah ni, parti komunis ni merupakan parti biasa lah. Greece sebagai contoh pernah menang, parti komunis pernah menang pernah menang pilihan raya kan. Jadi parti komunis dekat Eropah ni dia macam parti-parti lain enggak ah. Dia tak sebegitu kontroversi kat Malaysia ni. Kat Malaysia ni kalau ada parti komunis, ada orang cuba buat parti komunis mungkin dah kena tahan lah. Tapi dekat Eropah ni parti komunis ni benda biasa lah. Dan Garaudy ni dia malah menjadi dia menjadi MP lah, Member of Parliament. Dia ada 2 PhD lah, Garaudy ni dia ada 2 PhD. Satu daripada universiti di Rusia yang perihal Marxism, dia punya tesis PhD dia. Dan kalau siapa yang berminat dengan sejarah, maksudnya sejarah-sejarah awal Palestin ni, boleh juga baca. Antara buku lain yang saya cadangkan adalah buku Profesor Nur Masalha lah, A 4,000 Years History. Jadi kebanyakan orang hujah-hujah Zionis bila dia mengatakan tentang Palestin ni, dia kata Palestin ni sebenarnya tak wujud. Dan Palestin ni bila kerajaan kerajaan Roman waktu tu menawan Judea, dia kerajaan Roman yang mencipta Palestin ni. Dia tukar Judea tu kepada nama Palestin. Jadi Prof Masalha dia menolak lah hujah sejarah ni. Dia kata menurut Profesor Nur Masalha ni dalam buku dia, mengikut kajian arkeologi dan bukti-bukti sejarah yang dijumpai, bahawa Palestin ni sebenarnya, nama Palestin tu dah didokumentkan sejak daripada zaman Bronze Age lagi ya. Kira-kira 3,200 tahun sebelum ni kan. Maksudnya Zionis dia claim dia ada 2,000 tahun sebelum ni punya sejarah, tapi sebenarnya Palestin ni dah wujud lagi awal lagi, 3,200 tahun lebih awal. Jadi kalau kita tengok persoalan Palestin ni, ataupun kalau United Nation dia kata bahasa dia adalah the question of Palestine ni, dia adalah persoalan moden sebenarnya kan. Tadi kalau kita tanya kepada penyokong Israel kan, tapi kalau kita tanya soalan yang sama kan kepada mungkin penyokong-penyokong Palestin atau masyarakat antarabangsa, mereka akan mengatakan bahawa masalah yang ada dekat Palestin hari ni, dia bukan bermula 2,000 tahun yang lalu, tapi dia bermula pada tahun 1948 lah. Jadi apa yang berlaku pada 1948 ni? 1948 ni adalah berlaku satu perang lah kan, perang di mana lebih kurang dalam 700,000 kan orang-orang Palestin ni dihalau keluar kan. Kampung dia kena bakar, ada pembunuhan beramai-ramai, dan lebih 700,000 ni dihalau keluar. Jadi menurut sejarawan Israel, Ilan Pappé, ni antara buku yang saya nak cadangkan juga. Dia tulis buku bertajuk The Ethnic Cleansing of Palestine. Ilan Pappé ni dia bukan seorang Islam ataupun Kristian. Dia memang seorang Yahudi lah, dan dia memang citizen of Israel lah. Dia pernah bertanding untuk Knesset. Knesset ni parlimen dekat Israel, bawah parti komunis Israel. Dan parti dia nama Hamiflega Ha-Kommunistit Ha-Yisraelit. Dia pernah bertanding bawah parti komunis. Menurut Ilan Pappé, saya memang cadang lah, siapa baca buku tu memang sedih lah. Macam mana perancangan yang dibuat oleh arkitek pembersihan etnik ni, ethnic cleansing ni adalah Ben Gurion lah. Ben Gurion ni macam mana dia rancang lah.
dia rancang macam mana dia nak mengelak waktu tu British yang memerintah Palestin bawah British punya mandate, macam mana dia nak mengelak daripada British, macam mana dia organize dia punya militia. Dan dia memang ada data-data kampung, setiap kampung dia ada data, dia hantar informer dan dia kaji topologi setiap kampung. Dia panggil village files. Kalau siapa pergi kat blog saya boleh tengok ada satu posting bertajuk village files tu, yang itu adalah posting berdasarkan buku Ilham Papir yang saya tulis balik. Yang saya rasa macam something yang menarik untuk orang tahu bahawa macam sebenarnya apa yang jadi 1948 tu bukan perang, tiba-tiba perang, Israel menang, orang Palestin kalah, dia kena keluar. Tak. Tapi benda tu memang dia plan. Memang plan lama. Nama plan tu dia panggil plan Dalet. Plan D. Yang arkitek dia adalah Ben Gurion lah. Jadi menurut Ilham Papir ni 1948 ni bukanlah Nakbah kan. Kalau orang Islam dia kata 1948 ni Nakbah kan, ataupun katastrof kan, ataupun kejadian maksudnya katastrofi kan. Kalau tanya orang Israel, 1948 ni adalah perang kemerdekaan lah. Maksudnya dia berjaya merdeka dan berjaya menubuhkan sebuah negara. Tapi Ilham Papir kata 1948 ni dia bukan Nakbah, dia juga bukan kemerdekaan lah, ataupun liberation. Tapi dia adalah satu pembersihan etnik lah, sebuah jenayah perang. Dan nama-nama penjenayah perang ni pada 1948 ni diketahui. Maksudnya memang ada. Kita tahu malas Ilham Papir tulis buku ni, dia memang quote directly daripada diary Ben Gurion, diary general-general yang ada waktu tu lah. Waktu tu belum ada IDF lagi. Yang ada adalah milisya paramilitary Yahudi lah. Haganah, Irgun, Stern Gang. Itu antara milisya-milisya yang melakukan pembersihan etnik pada 1948 lah. Kemudian milisya-milisya ni lepas tertubuhnya Israel dia jadi IDF lah. Jadi Ilham Papir kata dia bukan katastrofi, dia juga bukan kemerdekaan. Dia adalah jenayah perang terancang yang mana penjenayah-penjenayah dia ni perlu dibawa ke mahkamah antarabangsa kan, untuk dihukum dan diadili jenayah mereka. Baik, ini merupakan pendahuluan lah kepada perbincangan kita pada malam ni. Jadi bahagian pertama tu adalah sejarah perjuangan Palestin kan. Dan secara ringkas lah, kita tak boleh lah nak pergi secara detail sangat kan. Kalau nak pergi secara detail sangat dia sebab dah 73 tahun lah sejak 1948. Jadi dia dah terjadi macam-macam perkara lah. Ada pernah jadi perang 6 hari kan, 6 Day War. Pernah jadi macam-macam perbincangan pelan damai lah, Oslo Accord, Camp David, Takba Agreement, macam-macam kan. Jadi mungkin kalau kita nak cover semua tu mungkin tak sempat lah. Jadi mungkin saya pergi kepada bahagian kedua dalam pembincangan kita ni. Maksudnya kita nak tengok sejarah ni daripada golongan kiri kan. Baik, jadi sebenarnya bila kita katakan bangsa Palestin ataupun rakyat Palestin ni, dia merupakan bangsa yang pelbagai kan. Dia bukannya 100% Muslim ataupun 100% Arab. Dia ada banyak etnik lagi dalam tu. Ada Druze, ada yang berideologi kiri, ada yang berideologi Islam, dan ada macam-macam agama. Ada yang Islam, ada yang Kristian pun ada pecah lagi, ada yang Protestan, Ortodok. Maksudnya masyarakat ataupun orang Palestin ni dia sebenarnya adalah masyarakat yang pelbagai lah. Sebab Palestin ni dia pernah melalui pelbagai jenis pemerintahan kan. Dia pernah duduk bawah Rom, dia pernah ditawan oleh Babylon, dia pernah ditawan oleh Utsmaniyah, pernah ditawan oleh tentera salib. Jadi di macam-macam pemerintahan yang pernah datang dan pergi kan. Yang terbaru yang menjajah adalah Zionis lah. Jadi dalam sejarah ni sebenarnya penjajah-penjajah yang datang ni dia tak duduk lama. Dia akan sampai satu masa dia akan dihalau ke lah. Macam tentera salib dihalau, ataupun Utsmaniyah pun akhirnya keluar kan. Maksudnya tak lagi memerintah Palestin.
Begitu juga semua Roman pun tak pegang sampai sehari ni. Maksudnya akan sampai satu masa nanti dia penjajahan ni akan berakhir lah. Jadi sebenarnya dan tak semua orang Palestin ni beragama Islam kan. Ada yang beragama Kristian. Sebab tu kalau kita tengok di Gaza pun ada Arab Kristian. Setiap kali Christmas biasanya akan keluar news lah. Sama ada Israel ni benarkan Kristian Gaza ni pergi melawat gereja-gereja dekat Jerusalem. Kalau tak bagi biasanya akan keluar dalam berita lah, kena kontroversi lah. Kenapa ni Israel menindas golongan Kristian lah, macam tu lah. Dan dalam sejarah perjuangan Palestin ni juga sebenarnya sebelum Hamas ni ditubuhkan pada 1987. Jadi ada juga perjuangan yang kiri ataupun yang lagi radikal yang kita panggil Popular Front for the Liberation of Palestine, PFLP lah. PFLP ni ditubuhkan pada tahun 1967. Jadi 20 tahun sebelum Hamas, PFLP ni dah ada lah. PFLP ni dia berfahaman Marxist-Leninis. Dia ditubuhkan oleh George Habash lah. George Habash ni seorang Arab Kristian lah. Dan banyak sebenarnya Arab Kristian. Contoh Edward Said kan. Maksudnya antara intelektual yang terkenal lah. Bukan saja dalam dunia Islam lah. Maksudnya dalam sudut contemporary punya intelektual, discourse intelektual, post-colonialism punya intelektual. Edward Said ni antara yang famous lah kan. Dan buku dia Orientalism kan. Jadi Edward Said pun dia merupakan seorang Arab Kristian lah. Walaupun kemudian lepas tu dia jadi agnostik dan sebagainya, itu cerita lain lah. Tapi dia adalah Arab Kristian lah. Dan PFLP ni dia memang radikal lah. Dia terkenal dengan, dia banyak kali hijack kapal terbang kan. Hijack kapal terbang, ambil tawanan. Dia terkenal dengan peristiwa Black September. Dia pernah berjaya assassinate Menteri Israel Rehavam Zevi. Dan dia memang berfahaman Marxist-Leninis dan revolutionary socialist lah. Dan waktu zaman kegemilangan dia, dia sebab dia dah kena keluar daripada Palestin, dia banyak berpindah randah lah. Sekejap dia duduk dekat Beirut, dekat Lebanon, dan kemudian ada juga cawangan dekat Jordan, ada juga cawangan dekat Syria. Dan bila dia banyak clash, bukan dengan Israel je lah. Dia clash juga dengan Raja Hussein di Jordan. Sebab dia berfahaman revolutionary lah. Jadi monarki ni dia memang anti monarki lah. Jadi dia ada peperangan, ada berlaku perselisihan juga lah. Dia dengan kerajaan Jordan, kerajaan Syria dan juga kerajaan Lebanon lah. Dan kalau siapa ikut penulisan saya kat Facebook, biasanya saya ada beberapa kali saya menyebut nama Ghassan Kanafani lah. Ghassan Kanafani ni seorang wartawan dan dia juga seorang sastrawan lah. Dia ada menulis novel tak silap saya dan banyak short stories. Dia merupakan antara sastrawan yang orang panggil nak kata macam mana maksudnya sophisticated lah dalam bidang kewartawanan dan bidang sastra. Dan dia ni menjadi jurucakap buat PFLP di Beirut lah. Dia duduk di Beirut. Ada dia punya kalau siapa pergi ke YouTube boleh tengok dia punya interview dengan wartawan daripada Australia, ABC News. Memang menarik lah. Dia seorang yang dia cakap clear. Maksudnya dia cakap dia jawab soalan tu dengan tepat dan tajam lah. Maksudnya dia jelas perjuangan dia nak apa kan. Dan tapi akhirnya dia dibunuh oleh bom kereta. Dia dengan cousin dia dibunuh di Beirut. Jadi PFLP ni dia tak lama dia punya dia perjuangan yang aktif dia lah kan. Selepas Soviet Union jatuh,
dia pun mula hilang pengaruh lah. Dia pernah join PLO, uh, Palestine Liberation Organization. Dia pernah join sekejap. Kemudian dia pernah keluar bila Oslo Accord, bila dia tak setuju, sebab Oslo Accord ni macam kononnya mengiktiraf Israel sebab dia setuju pada solusi dua negara, maksudnya Israel satu negara, Palestin satu negara. Dia tak setuju, dia memang hardcore radikal, dia kata tak boleh, kena ada satu negara Palestin yang sekular, maksudnya tak subscribe kepada mana-mana agama. Semua orang boleh hidup bersama lah. Maksudnya dalam satu negara yang tak mengiktiraf mana-mana agama, boleh hidup bersama-sama kan, dalam satu secular state. Dia tak bersetuju lah bila dia nak pecahkan kepada Israel satu state, Palestin satu state. Dia tak bersetuju. Dia keluar sekejap daripada PLO. Tapi lepas tu dan kemudian dia juga bersekutu dengan Hamas. Sebab Hamas dia memang tak mengiktiraf Israel. Jadi dia bersekutu juga dengan Hamas. Tapi kemudian lepas Hamas naik, dan lepas tu Fatah, PLO ni Fatah lah. Fatah pun Fatah dia kemudian dia banyak, Fatah pada mulanya dia memang gerakan bersenjata juga. Contohnya kalau kita baca penaklukan Israel kepada selatan Lubnan yang terkenal dengan peristiwa pembunuhan Sabra Shatila, itu adalah sebab apa Israel masuk dalam Lubnan. Dia punya pretext pada war tu, maksudnya sebab dia nak serang Lubnan tu adalah sebab PLO ni dia banyak pusat dia di Lubnan. Pusat PLO ni banyak dia punya pusat operasi dia di Lubnan, sebab dia dah kena halau keluar daripada Palestin dan banyak jadi refugee dekat Lubnan, dan pusat dia kat Lubnan. Jadi Israel ni dia masuk serang Lubnan ni untuk menghalau ataupun menghancurkan PLO. Waktu tu PLO masih lagi perjuangan bersenjata lah. Dan hari ni PLO dia dah jadi dia dah bukan lagi perjuangan bersenjata lah. Dia dah jadi kerajaan. Tapi masalah PLO ni adalah bila dia bekerjasama dengan Israel, dia tak boleh terlalu radikal lah. Maksudnya dia memerintah sekarang ni apa yang dipanggil West Bank lah. West Bank ni adalah bahagian barat daripada Sungai Jordan River. Dia punya tebing bahagian barat tu dipanggil West Bank. Tebing barat, bahagian barat tu lah. Tapi walaupun dia menjadi kerajaan di West Bank tu, dia tak mempunyai kontrol dari sudut security, dari sudut policing. Maksudnya semua masih lagi bergantung pada Israel. Jadi dia tak menjadi satu kerajaan yang efektif lah. Tapi kelebihan Fatah, dia ada kelebihan dari sudut diplomatik lah. Maksudnya Fatah banyak pergi kepada United Nations dan cuba untuk mendapat pengiktirafan sebagai sebuah negara kan. Antara, tak silap, negara Eropah ada satu je yang iktiraf Palestin sebagai sebuah negara. Tak silap Sweden atau Norway, tak ingat. Jadi Fatah ni dia dapat status observer lah dalam United Nations. Jadi dari sudut international politics tu, Fatah ni dia ada pengaruh lah, pengaruh antarabangsa dia. Cuma Fatah dikalah dengan Hamas pada pilihan raya 2004 tak silap, 2004. Dan apabila dia kalah, dia keluar daripada Gaza. Sekarang Gaza ni memang 100% bawah Hamas lah. Dan Hamas ni kadang-kadang ada orang tak faham. Yang dia lihat Hamas ni sekadar pejuang ketenteraan. Tapi sebenarnya Hamas ni dia merupakan kerajaan, dia merupakan satu gerakan politik juga kan. Hamas ni adalah satu gerakan politik. Dia ada biro politik dia ada macam kerajaan biasa lah. Kerajaan biasa kan ada bahagian politik, ada juga bahagian ketenteraan kan, untuk mempertahankan negara. Jadi orang nampak bahagian ketenteraan je, orang tak nampak bahagian kebajikan, sosial. Semua tu sama, sebab dia kerajaan, dia kena buat semua kan. Perumahan, sistem
money facility, maksudnya sistem apa? Sistem bandar, semua. Maksudnya semua tu ada bawah sistem kesihatan. Maksudnya semua tu ada bawah Hamas. Tapi orang nampak Hamas ni macam seolah-olah macam kalau US memang dia kata terrorist organisation lah. US memang macam tu kan. Dan sebenarnya US, contoh waktu South Africa pun tak silap, ANC waktu tu Mandela pun terrorist organisation. Tapi bila dia dah menang, tiba-tiba jadi kita sebenarnya menyokong ANC. Sama juga macam perjuangan Palestin ni. Mungkin ramai nampak macam ni teroris kan sebab dia melawan Israel kan. Tapi sebenarnya bila dah menang nanti semua orang kata bagus ni. Sebenarnya perjuangan liberation kan. Jadi sebenarnya Hamas ni adalah satu kerajaan lah. Sama lah macam kerajaan-kerajaan lain. Dia ada bahagian ketenteraan, bahagian dan cuma mungkin sebab media nampak roket-roket je kan. Jadi kita ingat Hamas ni memang roket je. Tak, sebenarnya Hamas ni dia banyak lagi lah. Baik, apabila kita menyebut golongan kiri ni, dia adalah satu bagi saya lah, skop yang luas lah. Sebab kiri ni dia macam-macam. Kita nak kata kiri dari segi apa kan? Dari sudut ekonomi pun ada ideologi ekonomi kiri. Ada setengah orang membahaskan teologi kiri. Jadi apa yang kita nak bahaskan supaya dia boleh menjadi satu meaningful discussion adalah golongan kiri yang kita nak masukkan ini adalah golongan kiri dan politik lah. Persoalan Palestin ini bila dilihat daripada perspektif kiri, dia sebenarnya adalah persoalan politik antarabangsa lah kan. Kita bila kita katakan perjuangan kiri ni adalah kiri dari sudut politik, bukan dari sudut ekonomi ataupun teologi ataupun ekologi kan. Tapi skop ideologi politik pun merupakan satu skop yang besar kan. Sebab ideologi kiri ni dia bukan satu ideologi yang statik. Maksudnya ideologi kiri ni dia berubah mengikut masa kan. Malah banyak pemikiran-pemikiran pengasas-pengasas ideologi kiri ni yang tak relevan dengan politik kiri pada hari ni kan. Sebagai contoh Karl Marx kita kata Karl Marx kan. Siapa yang kata dia golongan kiri tapi tak kenal Karl Marx ni kan. Dan antara orang yang mengkritik Karl Marx adalah Edward Said lah. Edward Said dalam buku dia Orientalism ni, Edward Said ni dia bagi saya lah, dia seorang yang legendary lah scholar. Siapa baca Orientalism tu memang dia akan rasa lah bahawa macam perbahasan dia tu memang dalam lah. Maksudnya dia memang baca dia literary critics, dia memang literature yang dia masukkan dalam tu memang tebal lah. Maksudnya analisis dia tu memang betul-betul padat lah. Jadi dan serta scholar dia kata Edward Said ni dia sebenarnya dia bukan penulis. Edward Said ni dia sebuah universiti lah. Maksudnya dari sudut metafora dia punya stature dia tu lah. Jadi dan Edward Said ni dia merupakan macam saya cakap tadi lah, dia merupakan Arab Palestin yang beragama Kristian lah. So dalam Orientalism ni Edward Said pun dia mengkritik Marx. Sebab walaupun pemikiran Marx ni kalau kita tengok dia humanis lah, maksudnya dia bersimpati dengan golongan yang tertindas. Dan kalau kita baca Communist Manifesto macam mana Marx dan Engels dia tulis golongan ni kena berjuang kan. The proletarian have nothing to lose but their chains and they have the world to win. Worker unite ataupun pekerja sedunia bersatu kan. Jadi banyak tulisan-tulisan Marx ni adalah falsafah pembebasan lah. Tapi Edward Said dia kritik macam mana stand Marx dalam kolonial Britain di India kan. Jadi Marx dia berpendapat bahawa British ni kena memusnahkan India, kena memusnahkan tamadun Asia untuk mewujudkan satu foundasi ketamadunan barat kan.
Jadi apa yang British buat di India tu menurut dia adalah satu benda yang perlu lah. Walaupun dia dalam masa yang sama Mark dia iktiraf lah ada berlaku banyak kekejaman lah dalam pemerintahan kolonial India. Jadi dia dikritik lah, dia kata mana pergi kemanusiaan yang sebelum ni ada kan dalam perbincangan hak pekerja sebagainya. Tapi bila perbincangan kolonial, tiba-tiba Mark seolah-olah macam bersetuju dengan apa yang dilakukan ini. Bukanlah bersetuju 100%, tapi dia memberi justifikasi bahawa kolonial ni perlu dari sudut dia nak menghapuskan tamadun Asia yang barbarian ni untuk digantikan dengan enlightened European civilization lah. Dan tapi sebenarnya Edward Said dia tak kritik Marx je kan. Dalam kalau kita baca Orientalism tu, John Stuart Mill pun kan. John Stuart Mill ni famous dengan on liberty kan, on liberty dan idea utilitarianism kan. Sebab Mill sendiri dia bekerja dengan syarikat kolonial East Indian Company kan. Jadi ramai lah sebenarnya yang dikritik kan. Dan kalau kita tengok dalam pemikiran Marx pun ada pemikiran kolonial yang kalau kita nak kata golongan kiri pada hari ini memang 100% reject lah. Memang golongan perjuangan politik kiri pada hari ini memang anti kolonial lah. Jadi kita kena kecilkan lagi lah skop politik kiri yang kita nak bincangkan. Dan sebagai contoh macam kalau dalam anarkisme pun antara tokoh pengasas teori anarki yang famous adalah Mikhail Bakunin kan. Bakunin pun dia ada pemikiran yang anti-Semite kan. Kalau kita baca pamphlet yang dikeluarkan oleh golongan anarkis sendiri kan, gagasan dasar pemikiran Bakunin ni, awal-awal lagi dia dah sebut bahawa Bakunin memiliki beberapa pandangan yang benar-benar ditolak gerakan anarkisme moden seperti nasionalisme Slavia sayap kiri yang dianutnya ketika muda dan antisemitism yang ia bawa sepanjang hidupnya. Jadi maksudnya anarkisme moden pun ada tak bersetuju dengan pemikiran pengasas-pengasas dia yang awal lah. Jadi maksudnya kita tak boleh nak bahaskan dari sudut politik kiri sepanjang masa ataupun seluruh sejarah. Tapi kita nak ambil politik kiri contemporary lah. Sebab politik contemporary ni dia dah reject lah. Antisemitism dah reject. Maksudnya dia dah reject colonialism. Jadi sebab antisemitism ni adalah kita membenci Yahudi ni kerana dia bangsa Yahudi dia kan. Tapi sebenarnya kita tak boleh benci dia dari sudut bangsa kan, sebab tak ada orang boleh dia nak lahir bangsa apa kan. Macam kita pun tak boleh pilih kan, kita lahir orang Melayu kan. Mungkin kalau kita boleh pilih, kita akan pilih lahir sebagai bangsa lain, Korea ke, Jepun ke kan, Jerman kan. Tapi sebab tu kita, dan kadang-kadang saya tengok perbahasan kat Malaysia ni, kadang-kadang dia memang benci betul dengan Yahudi tu. Macam saya pernah satu ketika tu saya bahaskan, saya kata sebenarnya Yahudi ni kita tak benci Yahudi kan, kita boleh tolong, tak ada masalah kita nak tolong Yahudi. Lepas tu dia kata, oh awal ni murtad ke kan. Maksudnya dia ada fahaman yang salah bahawa kita membenci Yahudi. Tak, sebenarnya kita tak benci Yahudi kan. Malah bila pelik lah, sebab kalau kita kata kita nak tolong Yahudi tu kita murtad. Sebab Nabi Musa sendiri dia tolong orang Yahudi kan. Dia tolong orang Yahudi lari daripada Firaun. Takkan Nabi nak kata Nabi Musa murtad kan. Dan banyak nabi-nabi yang kita akui dalam Islam ni adalah daripada Bani Israel kan, yang berketurunan Yahudi. Takkan nabi-nabi kita pun kita nak tolak. Jadi kita tak boleh benci dia sebagai bangsa kan. Kita tak benci Yahudi ni sebagai satu bangsa. Kita benci lakukan dia tu kan, jenayah yang dilakukan tu kan, pembersihan etnik, polisi yang resis, apartheid, itu yang kita benci kan. Sebab tu kita kena jelas kan perbezaan antara Zionis dengan Yahudi, dengan Judaism. Judaism ni walaupun justifikasi yang diberikan sering digunakan adalah justifikasi Bible kan.
Tapi sebenarnya kalau baca buku Garaudi, dia kata sebenarnya itu tafsiran yang salah. Itu tafsiran yang salah. Itu tafsiran yang berbentuk tribal dan selektif. Ada lagi satu buku lah. Kalau ada pendengar yang beragama Kristian, saya memang cadang lah baca buku ni lah. Tajuk dia Whose Land, Whose Promise? What Christian are not being told about Israel and Palestinian, yang ditulis oleh Gary Birch. Gary Birch ni seorang pastor lah. Dia seorang pastor dan profesor of New Testament dekat Wheaton College di Amerika. Jadi dia tulis lah macam mana penafsiran maksudnya Zionis dia sering katakan bahawa Israel ni merupakan profesi antara yang perkara yang dijanjikan dalam Bible yang ditunaikan oleh Tuhan kan. Tapi kita baca contoh lah, saya baca sikit lah apa yang Birch tulis. Dia kata, therefore the Zionist idea was not born from the Bible, but from an ethnic nationalism that also gave birth to other nations such as 1930s Germany with all of their attendant problems. Kalau siapa ada buku ni boleh tengok muka surat 290. Jadi maksudnya dia kata Israel ni bukan idea yang datang daripada Bible kan. Walaupun seringkali bila kita berbahas dia kata sebenarnya Tuhan dah janjikan kan. Tapi sebenarnya dia adalah fahaman nasionalisme yang sama macam Jerman pada 1930 kan. 1930 tu macam baru Nazi nak naik kan. Okey, jadi gerakan kiri kontemporari pada hari ini, politik kiri pada hari ini, dia dah tak lagi pro-kolonial dan dia tak ada mempunyai racial prejudice. Oleh sebab itu, kalau kita tengok politik kiri pada masa ini, dia bersesuaian dengan Palestin. Sebab dia orang tak boleh terima kan Israel ni yang berbentuk settler colonialism dan juga polisi-polisi rasis dan polisi-polisi apartheid yang dilakukan oleh Israel. Tapi bila kita kata politik kiri kontemporari, masih skop yang besar kan. Jadi kita kena kecil lagi dan mungkin kita bincang politik kiri kontemporari mungkin di United Kingdom, di Britain dan di Amerika Syarikat kan. Sebab kalau kita baca Orientalism yang tulis Edward Said pun dia kecil kan. Dia punya skop, dia tak bincang semua orang, dia lebih kepada, dia fokus kepada Orientalis daripada British dan Perancis. Sebab mereka dua ni merupakan dua kuasa imperial yang dominan lah. Tak bermaksud Belanda apa semua tak ada dia punya imperial dan tak ada dia punya Orientalis, ada, tapi yang signifikan adalah British dan Perancis. Jadi kalau kita tengok dalam persoalan Palestin ni yang signifikan adalah British. Sebab apa? Sebab British ni dia ada beban sejarah di terakhir sebelum penubuhan Israel tu adalah di bawah British Mandate. Kemudian Amerika Syarikat lah. Amerika Syarikat ni penting sebab Amerika Syarikat ni lah dia punya tali ataupun Israel ni. Kalau Israel, kalau Amerika ni berhenti menyokong Israel, Israel dia dah tak ada tak boleh nak survive lah. Tak boleh nak survive. Sebab kalau kita tengok dalam banyak resolusi UN pun yang veto dia adalah Amerika Syarikat dengan dia punya client state lah. Ataupun negara-negara yang dia kawal lah. Micronesia lah, Panama, Palau, negara-negara kecil yang tak boleh nak buat polisi foreign policy tanpa dikawal oleh Amerika. Baik, ada satu dokumentari yang diterbitkan oleh Al Jazeera bertajuk The Lobby kan. Boleh pergi kat YouTube je ada kan. Dokumentari ni dia menyiasat kan macam mana Israel ni dia melobi pemimpin-pemimpin di dua negara ni, di Britain dan di Amerika Syarikat. Dia ada dua part. Satu dia lobby yang UK, satu dia lobby Amerika Syarikat lah. Siapa ada masa boleh tengok setiap UK ada 4 episod, Amerika ada 4 episod.
yang dokumentari yang Amerika Syarikat ni mula-mulanya dihalang untuk penerbitan. Maksudnya golongan American Jewish ni dia tak nak dia punya rahsia terdedah lah. Tapi jurnalis Al Jazeera ni dia kata dia orang dah buat dan dia orang percaya dengan integriti jurnalism dia leak kan. Dan boleh tengok kat YouTube ada Electronic Intifada upload. Kalau kita tengok dalam dokumentari The Lobby tu, macam mana lobbyist dia kata sebenarnya Europe has lost lah. Maksudnya orang-orang Eropah ni dah tak banyak Israel lah. Walaupun ahli politik dia banyak menyokong, kecuali Hungary sekarang dia ke kanan lah. Maksudnya dia kuat nasionalis sikit bawah Viktor Orban. Tapi negara-negara Eropah lain dia banyak dah meninggalkan lah. Dia dah tak pro Israel lah. Sebab tu kalau kita tengok macam banyak-banyak resolusi United Nations ni, Europe dia akan bersama masyarakat antarabangsa dalam condemn Israel ni. Tapi yang veto dia kebanyakannya adalah Amerika. Dan antara figura yang penting dengan politik kiri, figura yang penting di di United Kingdom adalah Jeremy Corbyn lah. Jeremy Corbyn ni pernah memimpin Labour Party lah. Tapi baru-baru pilihan raya baru-baru ni kalah 2019. Dia pernah hampir sikit-sikit lagi nak mengalahkan Theresa May pada 2017. Dan waktu tu berlaku hang parlimen. Maksudnya parlimen tergantung lah sebab tak ada siapa yang menang. Dan akhirnya Theresa May ni terpaksa buat perjanjian dengan parti politik DUP kan. DUP untuk akhirnya boleh kerajaan minoriti lah. Dan kalau kita tengok Corbyn ni dia memang satu pemimpin kiri yang memang penyokong kuat Palestin lah. Dan kalau kita tengok dalam The Lobby yang The Lobby Al Jazeera punya dokumentari yang UK punya tu, memang antara target yang dia nak jatuhkan adalah Corbyn lah. Sebab kalau Corbyn naik memang tide tu akan turn kepada Palestin lah. Dan kalau kita tengok 2019 tu, waktu Corbyn kalah tu, memang lobby Israel tu waktu tu memang kuat nak label dia sebagai anti-Semite lah. Anti-Semite ni macam racist lah. Dia benci Yahudi kan. Supaya dia tak memenangi pilihan raya kan. Dan kalau kita tengok pada 2019 waktu Jeremy Corbyn masih memimpin Labour, dia berjanji dalam manifesto dia kan, boleh baca manifesto dia, dia berjanji untuk menggantung penjualan senjata kepada Israel. Tapi yang paling penting dalam manifesto tu dia ada tulis Britain akan immediately recognize the state of Palestine. Jadi memang waktu kempen tu memang bertali arus lah dia kena serang dengan lobby pro Zionis ni. Dan kalau kita tengok dalam lepas tu Guardian ada Guardian ni newspaper lah, UK ni newspaper, dia ada buat satu kajian. Dia kata memang antara sebab Guardian letak sebab pertama Labour kalah adalah sebab serangan antisemitism kepada dia lah. Antara sebab lain adalah sebab Brexit lah. Waktu tu dia macam tak pro Brexit sangat. Walaupun referendum tu memang dah iktiraf Brexit, tapi macam Labour macam tarik tali lagi dengan Brexit ni. Dia macam tak tentu lagi. Okay, baik. Kemudian kita pergi gerakan kiri politik di Amerika Syarikat lah. Antara leading intellectual yang kuat lah menyuarakan hak-hak Palestin adalah Noam Chomsky lah. Yang mana Noam Chomsky ni dia pernah menyebut bagaimana Pentagon ni dia waktu awal-awal Israel ditubuhkan tu, Pentagon ni memang pro Israel, tapi State Department waktu tu macam tak terlalu berkenan lah dengan Israel ni. Tapi akhirnya polisi Israel tu berjaya pro pada apa pandangan Pentagon lah. Sebab Pentagon nampak macam Israel ni boleh menjadi
military base dia lah, dekat Timur Tengah. Jadi memang Amerika dia ada military base di Israel, dia ada simpan senjata kat situ, dan kebanyakan syarikat-syarikat senjata Amerika Syarikat ni dia akan jual senjata kat Israel ni untuk dia testing lah. Banyak senjata-senjata baru dia akan test dekat Israel. Maksudnya Israel akan guna test kepada Palestin kan. Macam Iron Dome tu pun dia test kat Israel. Dia bukan sistem Israel tu, dia daripada sistem daripada US. Jadi kalau tanya kepada saya lah, secara peribadian, siapa yang banyak mengubah perspektif ataupun persepsi golongan yang kiri, liberal dan progresif di Amerika Syarikat perihal Palestin ni adalah Chomsky lah. Dan Chomsky ni dia unik sikit. Sebab biasanya kalau orang yang bukan Yahudi, non-Jew, dia memperjuangkan Palestin, dia senang untuk ditembak lah, ataupun dijatuhkan dengan kata, oh dia ni anti-Semite ni kan, racist kan, sebab tu dia tak suka Yahudi. Tapi masalahnya orang tak boleh nak katakan tu dekat Chomsky, sebab Chomsky sendiri dia merupakan seorang Yahudi lah, dan pada waktu zaman muda dia pun seorang Zionis kan. Jadi susah lah nak jatuhkan dia dengan menuduh dia sebagai anti-Semite lah. Sebenarnya ada beberapa lagi ada dalam arena politik. Kita ada Bernie Sanders lah. Bernie Sanders ni ada antara ahli politik yang unik lah. Sebelum ni tak ada ahli politik yang berani declare dia seorang sosialis. Sebab Amerika ni komunis ni ataupun golongan kiri ni dia sensitif sikit, sebab dia pernah perang dengan Soviet Union kan, waktu Cold War kan. Jadi waktu zaman McCarthy presiden Amerika ni, golongan-golongan kiri ni memang kena diserang, ditangkap, diburu macam tu lah, McCarthyism. Tapi Bernie Sanders ni dia berjaya memecahkan tabu politik tu. Dia mengaku dia seorang sosialis, tak pilihan raya. Dan Bernie Sanders ni dia juga merupakan seorang Yahudi, dan dia tak malu-malu lah untuk menyokong gerakan Palestin. Menarik lah serangan anti-Semite ni lah. Siapa kritik Israel je kena anti-Semite kan. Baru ni Bella Hadid dengan Dua Lipa pun kena kan anti-Semite kan. And Kristian lah antara yang banyak menulis sejarah berkenaan dengan Palestin, dan Norman Finkelstein banyak lah buku-buku dia menarik lah. Antara yang menarik The Holocaust Industry, Beyond Chutzpah, yang buku terbaru dia Martyrdom of Gaza, tak silap. Dia pernah kena tanya ada satu wawancara dengan Al Jazeera lah. Dia kata kamu sering dilabel sebagai self-hating Jew kan. Maksudnya dia tak boleh nak kata dia anti-Semite sebab dia sendiri Yahudi. Takkan Yahudi pun racist dengan Yahudi lah. Maksudnya takkan dia nak racist dengan dia sendiri. Tapi dia kata dia self-hating Jew. Maksudnya dia membenci Jew walaupun dia Jew. Lepas tu Norman Finkelstein tanya balik, kalau if I am a self-love, does that means that all what I say right? Maksudnya kalau dia self-loving Jew, adakah semua yang dikatakan tiba-tiba jadi benar kan? Jadi self-loving Jew ke self-hating Jew ke tak penting. Yang penting adalah fakta bagi dia kan. Dan benda ni yang kita kena clear kan. Kita kena ada fakta untuk melawan Zionis ni. Saya tak berapa setuju orang kata bahawa perjuangan Palestin ni kita tak boleh asosiasikan dengan perjuangan Islam. Saya tak berapa setuju dengan cadangan tu. Walaupun saya faham lah, sebab bila kita kaitkan dengan Islam ni, mungkin orang-orang lain bukan Islam rasa macam, oh ini bukan perjuangan kami kan, ini perjuangan orang Islam kan, kita bukan orang Islam. Tapi bagi saya lah, kalau orang-orang Islam tak respon sebagai satu isu dalam agama Islam, seolah-olah macam Islam ni tak ada nilai persaudaraan ataupun Islam ni tak ada nilai-nilai yang progresif. Jadi memang Islam kena bersuara atas nama Islam. Tapi itu tak bermaksud bahawa orang-orang yang bukan Islam tak boleh bersama-sama. Sebab ia juga adalah isu kemanusiaan kan? Dan kalau kita tengok memang di negara-negara Eropah banyak yang menyokong ni bukan orang Islam pun kan. Bahkan dekat
dekat Amerika Syarikat tu banyak grup-grup yang memang bukan saja bukan Islam, malah dia orang pun Yahudi. Contohnya Jewish Voice for Peace, JVP, If Not Now. Dia orang ni orang Yahudi tapi dia memang pro Palestin, memang demo, memang dia lobby ahli politik dia. Walaupun dia bukan orang Islam. Jadi sebenarnya dia tak bermasalah lah kalau kita kata itu isu orang Islam. Sebab kita memang ada persaudaraan atas dasar Islam kan. Kalau di Amerika Syarikat ni kalau kita tengok dahulunya memang polisi menyokong Israel ni dia bipartisan. Dekat Amerika Syarikat ni dia punya struktur politik dia dual party system. Maksudnya biasanya yang menang sama ada Demokrat, Republican, Demokratkan, ulang-ulang dua tu je lah. Jadi ada parti-parti lain, bukan tak ada. Komunis parti pun ada kat Amerika ni kan, tapi tak famous lah. Tapi kita tengok sokongan bipartisan kepada Israel ni sekarang ni dia dah start pecah lah. Dalam camp Demokrat ni kalau kita cakap diskurs politik Amerika Syarikat ni, Demokrat ni lebih dikenali sebagai parti yang lebih kiri lah, lebih progresif, liberal dan kiri lah. Manakala yang Republican ni lebih konservatif dan banyak dia punya base penyokong dia adalah Christian evangelical lah. Jadi kalau kita tengok dalam Demokrat tu dah mula pecah lah. Yang ada camp progresif dalam Demokrat yang mereka sedar bahawa polisi Israel ni bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai progresif, nilai-nilai kiri, nilai-nilai politik baru lah kan. Contohnya yang macam kita dah sebut Bernie Sanders, ada lagi lah yang lebih lagi muda. Bernie Sanders ni dah tua kan. Cory Bush, Betty McCollum, Ilhan Omar, Rashida Tlaib, Ayanna Presley, yang paling famous mungkin Alexandria Ocasio-Cortez lah, AOC. Dan mereka ni mereka menukar persepsi publik dan diorang highlight yang Palestin ni pun manusia. Dia menampakkan sisi kemanusiaan dalam orang Palestin. Jadi masyarakat di Amerika mula berubah lah. Ada perubahan sikit lah. Yang sebelum ni tak nampak. Yang sebelum ni memang kita nampak solid bipartisan, Republican, Democrat kan memang akan pro Israel. Tapi kita dah mula lihat lah adanya sokongan kepada Palestin ni. Terutamanya bila banyak isu-isu contemporary dekat US ni, contohnya Black Lives Matter, yang isu imigran yang meng-highlightkan bahawa kita lihat orang lain yang bukan white ni sebagai manusia juga kan. Jadi dia extend polisi ni kepada Palestin kan. Kalau kita tengok ada satu dokumentari yang menarik dekat Netflix kan, bertajuk Knock Down the House. Ni kita boleh tengok macam mana diorang ni bekerja, diorang nak keluar Demokrat tradisional ni keluar daripada elected supaya diorang nak masukkan golongan yang lebih progresif, yang pro Palestin. Maksudnya progresif ni bukan pro Palestinnya, maksudnya progresif semua lah. Dan sebenarnya dekat Amerika Syarikat ni, walaupun sebenarnya golongan terutamanya traditional Demokrat, diorang bukan tak progresif, diorang progresif, tapi yang dipanggil Progressive Except for Palestine ataupun PEP, PEP, dia progresif dalam isu-isu lain, isu migran ke, isu healthcare ke, tapi dalam isu Palestin dia konservatif. Dia progresif benda lain kecuali Palestin. Jadi traditional Demokrat ni dia sekarang ni ada proses untuk menukar traditional Demokrat ni kepada progresif Demokrat. Ada satu buku yang menarik yang ditulis berkenaan dengan Progressive Except for Palestine ni, tajuk buku dia Except for Palestine, The Limit of Progressive Politics, yang ditulis oleh Mark Lemon Hill lah. Mark Lemon Hill ni menarik lah. Dia profesor dan dia ada kontrak dengan CNN.
Dan dia pernah sebut, tak silap dekat United Nations, dia sebut Free Palestine from the river to the sea. Kan? Lepas tu je dia kena buang daripada CNN. Dalam antara kontroversi Mark Lemon Hill lah. Mark Lemon Hill ni dia Black American lah. Dan jadi kalau kita tengok di Amerika Syarikat ni ada grup-grup yang Yahudi sendiri kan. Hatta Yahudi Ortodok pun ada yang menyokong Palestin. Boleh cari Nature Karta. Nature Karta ni Ortodok Yahudi yang dia memang pro-Palestine, dia memang tak bersetuju dengan penubuhan negara Israel. Yang muda progresif sikit adalah If Not Now. Yang lebih tersusun adalah Jewish Voice for Peace lah. Dia orang ni aktif lah melawan Israel di Amerika Syarikat. Jadi kalau kita tengok kenapa saya bincangkan politik kiri di Amerika Syarikat ni, sebab yang menyokong Israel sekarang ni adalah Amerika Syarikat. Amerika Syarikat ni lah yang memegang hegemoni dunia pada hari ni lah. Dan kalau sokongan Amerika Syarikat ni hilang, maka Israel ni dia tak boleh lama lah, takkan lama. Dan dia pun akhirnya akan hilang lah. Jadi walaupun sokongan dari sudut ketenteraan kan, military ataupun military community dekat Amerika Syarikat ni, terutamanya Pentagon ni masih lagi pro Israel, tapi public punya opinion ni dia boleh berubah. Dan kalau public opinion berubah, waktu tu sama ada military nak go on ke ataupun tidak, akhirnya dia akan berubah juga. Contohnya macam perang Vietnam kan, kalau kita tengok military masih nak teruskan, tapi waktu tu memang dapat tentangan yang kuat daripada public kan. Waktu tu Howard Zinn lancarkan civil disobedience, maksudnya pembantahan sivil kan, dan akhirnya berundur daripada Vietnam. Jadi walaupun ada sokongan yang kuat Israel daripada Amerika Syarikat ni, tapi akhirnya bila public opinion tu berubah, polisi tu akan berubah. Jadi kita kena cubalah nak ubah public opinion dekat Amerika Syarikat ni. Banyak cara lah boleh buat. Sama ada kita derma duit kepada camp-camp progresif yang pro-Palestin, ataupun jadi jadi troll ke internet boleh ke, tapi tak tahulah efektif banyak mana kan. Tapi tahniah agak lah rakyat Malaysia yang banyak memperjuangkan isu-isu Palestin. Iqbal, rasanya dah sejam. Okey, jadi saya rasa kita bagi soalan dulu kan, tengok ada apa-apa soalan menarik ke untuk ditanyakan. Okey, kita mulakan dengan Mujahid J Abdullah. Dia bertanya, Assalamualaikum tuan, saya tanya adakah buku-buku lain di pasaran yang pro Israel dan mengandungi fakta-fakta? Dia kata kat Malaysia ni ada ke buku yang pro Israel? Buku pro Israel banyak. Yang saya pernah baca lah, dulu famous lah, Startup Nation. Dia punya kata pengantar dia ditulis oleh Shimon Peres, tak silap. Itu buku pro Israel lah. Dia kata contohnya Israel ni satu negara yang unik, banyak brain research. Maksudnya betul lah, memang ada research. Maksudnya incubator for research. Tapi apa yang dia tak sebut adalah maksudnya dia nak katakan Israel ni satu miracle lah, economic miracle. Tapi apa yang dia tak sebut adalah bantuan US berbilion-bilion, dia tak sebut lah dalam buku tu. Kan? Kononnya macam Israel, dia ada satu mitos yang Israel jual kononnya Israel ni make the desert bloom. Maksudnya sebelum Israel datang ni padang pasir, tiba-tiba Israel datang, tiba jadi maju. Sebenarnya benda ni mitos lah. Saya lepas baca Startup Nation tu macam percaya lah. Power sebenarnya orang Yahudi ni, dia boleh make the desert bloom kan, daripada padang pasir jadi tanah yang subur, boleh keluarkan buah-buah. Tapi sebenarnya kalau tengok rekod sejarah, Palestin ni antara pengeksport buah limau, olive waktu zaman British lagi sebenarnya. Jadi sebenarnya tak ada apa yang miracle benar sebenarnya.
Mungkin sebab dana Amerika yang banyak ni, depa boleh buat macam-macam lah kan. Kita kalau ada duit semua boleh buat. Tapi dana Amerika ni dia lebih kepada military lah. Hmm. Kebanyakannya dari subsidi senjata lah. Kebanyakannya subsidi senjata. Tapi maksudnya bajet Israel ni tak silap 50% memang military. Hmm. Tapi kenapa Amerika dia sangat nak support military Israel? Sebab kita tahu lah Middle East ni sangat jauh daripada United States. Tapi kenapa mereka macam satu kemestian kena stabilkan negara Israel tu? Ke sebab lobby pilihan raya ke, atau ada kepentingan mereka kat Timur Tengah ni yang mereka perlukan Israel untuk memudahkan? Okey, dia ada dua faktor lah. Yang pertama dari sudut ketenteraan dia memang strategik lah. Memang Israel ada simpan senjata, Amerika ada simpan senjata di Israel. Diorang memang ada military base. Memang aktif lah hubungan, selalu buat military exercise sekali. Ada military base, malah ada simpanan senjata kat Israel. Ada pada satu ketika, tak ingat tahun bila, Noam Chomsky pernah cerita lah ni dalam dia punya lecture. Pada satu hari tu, waktu tu Israel tengah serang Gaza. Serang, tapi bom habis. Tu dia call mereka kata tak apa, guna dulu kita orang punya yang kita orang simpan kat dalam depo. Maksudnya mereka dia ada memang stok dia simpan. Kata guna dulu yang tu, nanti kita orang top up lain. Jadi maksudnya dari sudut ketenteraan, dia memang strategik lah. Dan dia boleh gunakan military base tu untuk lancarkan operation dekat Syria ke, dekat Iraq. Maksudnya dia ada base kat situ lah. Maksudnya tak payahlah dia nak bawa aircraft carrier ke apa kan. Dia boleh just gunakan Israel punya airport. Yang kedua adalah sokongan Israel yang kuat, sokongan Amerika yang kuat ni adalah kerana sokongan evangelical Christian lah. Sebab tu baru-baru ni ada orang leak kan Netanyahu punya punya percakapan lah. Dia kata dia tak kisah pun ahli politik Amerika nak cakap apa, sebab 80% of American punya population ni support Israel. 80% tu adalah evangelical Christian lah, ataupun yang kita panggil Christian Zionist lah. Dan Christian Zionist ni bukan kat Amerika aja, kat Malaysia banyak. Betul. Sebab diorang ada kepercayaan, diorang perlukan Yahudi kan, di Jerusalem ni baru Jesus akan turun kan. Betul. Dia panggil tu ekastologi lah. Maksudnya ekastologi dia mempercaya bahawa Jew ni kena return sebelum perang Armageddon berlaku, kemudian Jesus the Messiah kembali. Sebab tu saya cadangkan baca buku ni kalau golongan Christian Zionist. Buku ni memang ditulis oleh Kristian kepada Kristian. Tapi Gary Birch ni dia tengok ada masalah dari sudut ekastologi Kristian ni. Bila dia nak katakan kita kena sokong Israel sebab ini janji Tuhan ni, dia ada banyak masalah dia kata. Dan dia bincangkan dalam buku ni. Antara permasalahannya adalah dia macam ada disconnect. Contohnya dalam Kristian, dia berpandangan bahawa kita semua ni adalah son of God. God love you lah. Maksudnya kalau missionary biasa dia akan pergi kepada kita, dia kata God love you kan. Just turn to into Jesus and you will be safe macam tu lah kan. Tapi bila berlaku peperangan, contoh di Palestin ni, yang kena bom tu bukan orang Islam je. Orang Kristian pun ada Palestinian punya church dekat Gaza, dekat West Bank. Diorang pun didiskriminasi. Jadi dia rasa masalah. Dia kata kenapa orang Kristian pun kena juga kan. Jadi dia buka pemikiran bahawa sebenarnya orang Palestin ni bukan semua Islam. Ada golongan Kristian, dan dia banyak buat program dengan golongan Arab Kristian lah, dengan church yang di Palestinian Arabnya church lah. Jadi dia buat program, dan dia banyak jemput juga Palestinian punya Kristian ni ke US untuk bagi talk dan sebagainya, share dia orang punya pengalaman lah. Okey, kita ke soalan seterusnya daripada
Nazar Al-Jibra. Saya membaca tentang left camp of Israel. Soalan saya, adakah parti-parti kiri di Israel juga anti-kolonial dan adakah mereka menganggap Israel mengkolonialkan Palestin? Jadi bagaimana tentang parti kiri di Israel pula? Okey, memang dalam diskurs politik Israel pun dia ada right wing politics, dia ada left wing politics. Bahkan sebenarnya dalam politik Israel ada parti Arab pun ada. Ada MP Arab pun ada, tapi dia orang minoriti lah. Jadi ada certain yang memang iktiraf lah bahawa apa ya, dia macam mana, dia bukan dia tak kata itu kolonial, tapi dia kata itu satu macam satu kesilapan sejarah lah. Kesilapan sejarah sepatutnya tak berlaku macam tu lah. Dia tak adalah kata kolonial, sebab kalau dia kata kolonial susah dari sudut politik, tak viable lah dia nak menang kan. Tapi dia kata itu salah satu kesilapan sejarah ha. Dan banyak sebenarnya yang golongan-golongan dekat Israel sendiri yang menyuarakan bahawa sebenarnya kita kena iktiraf penduduk Palestin ni kan. Sebab kalau tidak tak boleh nak jadi negara yang demokratik lah. Tapi ada juga pendapat yang mengatakan sebenarnya kalau Zionis ni tak kira lah right wing Zionis ke left wing Zionis, dia sebenarnya tetap pro kolonial ke lah. Sebab Zionis dia sendiri adalah satu ideologi kolonial lah. Ada juga pendapat orang yang mengatakan macam tu lah. Tak kira lah dia left wing ke right wing ke, tapi as long as dia Zionis, dia menyokong projek kolonial lah. Walaupun dia tak panggil kolonial, dia panggil itu kesilapan sejarah ke ataupun kesilapan tentera ke, macam tu lah. Tapi adakah kalau katakanlah, sebab kita tahu Netanyahu ni pun hampir nak kalah kan itu. Katakan kalau blok kiri ni naik, adakah rundingan Palestin ni akan lebih, ada satu benda yang kita katakan ada satu benda baru lah dalam rundingan ni yang mana mungkin akan beri kesan positif dekat orang Palestin? Betul, Netanyahu ni dia tak silap Israel 2 tahun yang kebelakangan ni dia dah 4 kali pilihan raya lah. 4 kali pilihan raya tak boleh nak tentukan siapa menang. Buat pilihan raya sekali, dia macam apa, hang parlimen buat pilihan raya sekali sampai 4 kali lah. Dan sekarang Netanyahu pegang tu pun as interim lah. Jadi kalau dan ada ura-ura yang mengatakan bahawa kalau macam golongan kiri ni ada nak buat pakatan dengan parti Arab untuk buat macam coalition lah, macam Pakatan Harapan lah, ada apa, banyak parti yang berbeza ideologi tapi dia duduk bawah satu pakatan. Tapi saya tak nampak lah bahawa benda tu boleh tukar polisi tu secara drastik. Dia mungkin boleh tukar polisi tu lebih baik sikit-sikit lah, tapi dia takkan tukar dalam bentuk struktur lah. Dalam bentuk struktur ni dia mungkin ambil masa sikit lah, sebab dua-dua orang Israel dan orang Palestin ni dua-dua ada beban sejarah lah. Sebab apa yang berlaku dekat Palestin ni dia masih lagi segar dalam ingatan tau. Dia masih lagi dalam satu generasi yang sama. Maksudnya orang yang kena halau pada 1948 tu kebanyakannya masih banyak yang masih hidup lagi hari ni. Yang kampung-kampung dia kena bakar, yang kena halau tu masih hidup. Jadi benda tu masih segar lagi. Antara taktik Israel adalah the old people will die and the young people will forget. Maksudnya kita apa, kita sebab tu Israel dia nak lengah-lengah kan, supaya lagi ramai orang tua-tua yang ada witness rasa benda tu berlaku tu mati, dan orang-orang muda ni akan forget. Tapi masalah dia perang tu tak pernah berhenti. Jadi susah lah orang-orang muda pun nak forget. Menjawab ke soalan? Menjawab sebab dia bersambung lah perang tu. Sebab bila kita tengah perang mesti orang akan cerita kita ni perang daripada dulu lagi. Jadi kalau orang tua tu semua dah pupus ke kita kata,
Tapi perang masih berlaku, ingatan tu akan ada sebab perang ni orang akan cerita perjuangan tu daripada generasi ke generasi lah. Melainkan orang dah keadaan aman. Orang dia akan cepat lupa diri bila dia dah aman lah. Tapi bila dia perang, dia takkan lupa diri. Macam kita kat Malaysia lah. Kita masih kalau cakap komunis ni masih lagi macam kuat perasaan kita, macam rasa apa kekejaman komunis. Itu kita banyak generasi muda yang rasa triggered ke apa tu, itu dia orang tak ada waktu zaman tu. Tapi mereka ni masih lagi rasa benda tu. Masih lagi kena serang, masih lagi kena bom. Jadi mereka masih lagi rasa first hand. Cuma ni soalan saya, tadi kan Tuan Syed ada cerita bahawa Liberal Parti kiri di Palestin lah, PLFP ni diorang mula lemah bila Soviet jatuh lah kan. Bila Soviet dia ada banyak faktor lah yang menyebabkan PFLP ni dia tak jatuh. Dia macam tak popular lah. Satunya lepas Soviet Union jatuh, dia macam dari sudut international dia tak banyak political ideology tu macam tak diiktiraf sangat lah, sebab tak ada satu ideologi politik besar yang boleh sustain dia kan. At the same time dia berlaku banyak siri peperangan juga ah. Dia bukan berkonflik dengan Israel je, sebab dia orang ni operate daripada negara lain, daripada Jordan, daripada Syria, daripada Lebanon, dan dia orang ada konflik juga dengan kerajaan setempat. Dan bila Hamas ditubuhkan, banyak orang yang dia jadi macam proses Islamisasi juga ah. Banyak yang pro Hamas dan nampak macam Hamas ni lebih ada masa depan, dan banyak sebab tu juga dia lemah. Antara sebab dia lemah juga adalah dengan sebab Hamas naik lah, dan banyak sokongan pergi ke Hamas. Tapi cuma saya nak tanya, adakah Soviet ni memang banyak peranan lah isu Palestin ni masa diorang ada? Soviet Union ni. Soviet Union ni sebenarnya diorang bukan Soviet je. Sebenarnya dulu diorang kalau kita tengok interview dengan Mandela kan, dia kata brother in arm dia ada banyak. Antaranya Che Guevara, Yasser Arafat, Kolonel Muammar Gaddafi, dan diorang ni saja macam ada pakatan, walaupun tak nampak lah secara official kan, tapi di belakang tu diorang memang membekalkan senjata dan menolong antara satu sama lain lah. Dan Soviet Union memang ada clout lah, maksudnya ada peranan lah di belakang tabir dari sudut, sebab Amerika Syarikat pro Israel, jadi Soviet Union ni nak counter American punya weight, dia perlu something else lah. So jadi dia menyokong golongan kiri ni lah. Jadi gerakan kiri Palestin ni pun ada kaitan dengan agenda Soviet jugalah. Proses mengkirikan, mensupremasikan kiri tu. Nak kata mensupremasikan kiri tu, PFLP dia memang ada surat khabar sendiri. Ada pejabat sendiri. Memang macam organisasi yang legit lah. Walaupun dia radikal dan ganas lah, pergi pergi hijack kapal terbang semua. Dia ada pejabat. Dekat Lebanon tu ada pejabat, ada surat khabar, ada syarikat printing. Jadi nak kata dia supremasi kan tak lah, tapi dia memang menyebarkan lah. Dia menyebarkan fahaman kiri tu dalam masyarakat Arab lah. Dan PFLP ni dia punya kelebihan adalah maksudnya mana-mana Arab Palestin tak kira agama boleh masuk dengan dia, sebab dia tak ada afiliasi agama. Contoh macam Hamas memang parti gerakan Islam kan, tapi PFLP ni dia tak ada. Jadi Kristian boleh masuk, Druze boleh masuk, tak kira fahaman agama. Jadi itu kelebihan dia lah. Dan dia pun pada mulanya memang bekerjasama dengan PLO. Cuma dia pecah sikit dengan PLO lepas Oslo Accord tu, sebab dia nampak macam Arafat ni iktiraf Israel. Dia memang tak iktiraf langsung, dia memang radikal, memang takkan iktiraf lah. Sebab tu lepas tu dia bekerjasama, dia bersekutu dengan Hamas.
Sebab Hamas pun tak iktiraf Israel. Jadi kita nampak ada pragmatik lah dalam konflik Palestin. Orang komunis dengan Islamis pun ada masa dia boleh apa? Dia boleh tag team untuk lawan musuh yang sama. Cuma PLFP dalam situasi sekarang ni diorang ada peranan lagi tak? Macam mana sikap diorang di tengah-tengah antara Hamas dan Fatah ni? PFLP rasa sekarang dah tak aktif lah. Kalau ada pun mungkin underground lah. Dia tak tak establish macam Fatah dengan Hamas lah. Dia tak nampak sangat peranan dia pada masa kini lah. Tapi waktu dulu dia memang aktif lah. Dulu memang bukan saja aktif tapi radikal lah. Okay, ni Nazar Al-Jibra tanya soalan lagi. PLFP ni ada pengganti ke hari ni? Ada tak mungkin parti-parti baru yang bersifat kiri yang macam nak meneruskan legasi PLFP ni? Yang establish tak ada. Kebanyakannya rasa dia sama ada dia join dengan PLO ataupun sekarang ni Fatah ataupun yang ada ideologi Islam akan pro kepada Hamas lah. Yang establish sekarang ni memang dua je. Yang lain pun kalau ada pun dia macam tak signifikan dan tak peranan dia tu tak besar. Dia dah diserap lah. Sebenarnya waktu dia sokong PLO tu pun banyak yang dah serap masuk kepada PLO. Jadi dekat situ pun dia macam ada jugalah perpecahan sendiri lah. Sebenarnya PFLP pun dia orang sendiri pun ada perpecahan kat dalam dia. Dia ada DFPLP, dia ada pecahan-pecahan lain kat lah. Macam PAS lah pecah, ada Amanah, dia orang macam tu kat. Dia orang dalam dia orang sendiri pun sebenarnya ada perpecahan lagi lah. Dia ada pecah lagi. Tapi bila kita cerita pasal PLFP ni, kita tahu yang nama orang selalu sebut Ghassan Kanafani lah. Ghassan Kanafani ni apa yang buat dia begitu signifikan sangat dengan perjuangan Palestin ni? Sebab kita tengok banyak video tersebar. Satu video tu yang kita tengok memang kita bersemangat lah tengok cara dia jawab wartawan tu kan. Dia betul-betul saya memang ada aura lah cara dia jawab wartawan tu kan. Jadi Ghassan tapi di samping aura wartawan tu apa sebenarnya signifikan Kanafani dalam perkembangan pembebasan Palestin ni? Dia selain daripada kewartawanan dia juga tak silap dia kahwin dengan orang Belanda ke apa. Orang Belanda ke orang Danish something lah, European lah. Dia ni seorang sastrawan lah. Dan dia punya pemikiran tu bukan saja dia curahkan dalam dada-dada akhbar. Sebab PFLP ni dia ada apa? Surat khabar sendiri. Tapi dia lebih daripada tu. Dia menghasilkan karya-karya sastera Arab lah. Yang sampai hari ini dihargai dan dibaca oleh orang-orang Arab, orang-orang Palestin. Jadi sumbangan dia ni bukan dari sudut, dan sastera-sastera dia ni bukan sastera biasa kan. Maksudnya sastera pembebasan lah. Maksudnya pemikiran pembebasan tu bukan setakat dalam akhbar, tapi dia bawa masuk dalam dia punya penulisan sastera dia juga. Jadi sebab tu dia macam satu figura yang ikonik juga lah dalam perjuangan Palestin ni. Kita ada soalan lagi daripada Nazar Al-Jibra lagi. Hamas dianggap sebagai pengganas oleh Badan Antarabangsa. PLFP dulu adakah mereka ni dianggap juga sebagai pengganas? PLFP ni memang pengganas lah. Memang confirm lah. Diorang ni sebab memang radikal, memang betul-betul radikal lah. Diorang hijack kapal terbang, bukan satu dua lah, banyak kapal terbang dia hijack memang. Dan dia ada global network. Dia bunuh orang bukan, dia bunuh dekat Israel je. Dia bunuh kat luar-luar pun dia bunuh. Dia macam Mossad lah, dia macam ada apa dan dia memang kena ban lah dekat US ke kat Eropah ke, memang kena chop sebagai pengganas lah. Tapi itu masalah dia. Masalah dia kalau perjuangan pembebasan waktu dia tak menang lagi memang dia kena chop. Tapi kalau dah menang, sama macam NAC, dia ada military wing lah. Kalau kita baca Long Walk for Freedom yang ditulis oleh Nelson Mandela tu,
diorang pun ada militansi juga, maksudnya persenjataan juga lah. Dan diorang pun dicop sebagai pengganas juga. Tapi bila dah menang, jadi perjuangan pembebasan. Jadi itu masalah dengan Palestin juga. Dia tak menang lagi. Kalau dah menang nanti, sama lah. Mereka pun akan iktiraf juga. Kata, oh ni perjuangan pembebasan apa. Tapi Tapi sebab tak menang lagi. macam Afghanistan tu, geng-geng jihadi dah menang dengan Soviet pun masih dianggap pengganas. Itu masalah sikit. Yang itu sebab Afghanistan ni masalah dia. Sebab dia masih lagi tribal lah. Dia masuk, dia banyak pecah-pecah kepada puak-puak dia. Dia memang dah menang. Lepas dah menang tu dia start bergaduh sama sendiri. Dia orang perang sesama dia. Jadi civil war. Jadi nak kata pembebasan pun tak boleh sebab sepatutnya kalau dah menang berhentilah kan. Jadi mulakan dengan pembinaan negara, tapi itu masalah dia sebab negara tu belum lagi sampai level kepada boleh ditubuhkan demokrasi. Jadi lepas tak ada satu musuh yang sama tu, dia bermusuh sesama sendiri. Jadi dia berebut ghanimah lah. Berebut ghanimah. Jadi maksudnya dia masih lagi military walaupun dah menang kan. Dia masih lagi military. Jadi nak buang dalam terrorist list pun tak boleh sebab tengah masih berperang lagi. Jadi macam tu lah. Tapi kalau kita tengok contoh dekat South Africa lepas dia menang tu, dia jadi negara yang proper lah. Dia tu bukan negara yang proper. Macam Israel pun. Israel waktu mula-mula tu dia para milisha Israel ni memang semua di-ban oleh British waktu zaman tu. Irgun, Haganah, Stern Gang, semua tu diharamkan oleh British sebagai organisasi pengganas lah. Tapi lepas menang, dia jadi IDF lah. Dia tak bergaduh sama sendiri. Dia bentuk satu tentera sendiri, IDF. Walaupun dulu dia orang pun pengganas juga. Okay, kalau kita cerita tentang Hamas dengan Fatah lah pula mungkin orang banyak kutuk Fatah lah, orang banyak kritik Fatah sebab dia mengiktiraf Israel lah dalam dia nak semenjak Oslo, perjanjian Oslo ni, dalam dia nak memperjuangkan kemerdekaan, dia macam ada kena kerjasama dengan Israel jugalah. Tapi ada pula yang kata disebabkan kita kena tahu Fatah ni sebelum dia Oslo ni dia pun gerakan bersenjata juga. Sebab melalui PLO ni banyak gerakan bersenjata nasionalis Arab kiri ni dia bersatu berperang dengan Israel. Jadi Fatah, orang kata Fatah dia fikir kita dah perang, tak ada apa pun, kita asyik kalah kan. Lepas tu rakyat pun kena tembak. Jadi kita kena berunding. Dan ramai mengkritik Hamas lah. Mereka kata Hamas ni apa yang dia membantu, dia menyusahkan lagi. Diorang kata sebab Hamas ni dia baling satu butir, Israel bagi macam-macam butir, kena ke hospital, kanak-kanak semua mati. Dan diorang kata yang Hamas ni Israel sendiri pun suka dia wujud. Sebab kalau Hamas tak wujud, Israel tak ada nak justify dia buat kerja ganas dia. Ya, apa pandangan Tuan Syed pasal isu ni? Betul. Malah sebenarnya kalau kita dengar banyak interview, sebenarnya Israel pun sebenarnya dia menyokong Hamas waktu mula-mula dulu. Sebab dia nak lemahkan Fatah. Jadi memang ada gak sokongan, tapi tak secara eksplisit lah, tak secara nyata lah kan. Sebab dia nak lemahkan Fatah dulu. Dan Fatah ni memang saya pun sendiri macam tengok gak ramai orang kritik Fatah kan. Sebab Fatah banyak bincang dengan Israel, ada perjanjian, malah Fatah ni pun ada orang kata macam anjing Israel lah sebab diorang diberi peluang untuk memerintah tebing barat, tapi banyak kuasa dia tu tak boleh berkuasa sebab dia masih bergantung pada Israel. Dari sudut dia tak ada tentera dia sendiri kan. Dari segi security semua dia masih bergantung pada Israel. Jadi banyak keputusan dia bukan sebenarnya keputusan Israel. Tapi bagi saya tak lihat tu sebagai satu kelemahan, tapi lihat sebagai satu kekuatan juga supaya
Palestin ni dia ada dua. Dia ada dua-dua sebenarnya penting. Hamas penting, Fatah pun penting. Fatah ni sumbangan dia lebih kepada dia bridge, dia menjadi jambatan antara perjuangan Palestin ni kepada masyarakat antarabangsa. Bukan nak kata Hamas tak ada wakil-wakil antarabangsa, ada, tapi Fatah ni dia diiktiraf secara politik, dia ada seat dekat United Nations. Jadi dia punya suara tu sampai ke masyarakat antarabangsa. Dia boleh membantu dari sudut tu, dari sudut nak sampaikan perjuangan ni ke telinga masyarakat antarabangsa. Dia punya function dia tu. Tapi bila Israel buat something yang ganas dan sebagainya, dia tak boleh nak react sebab dia dalam maksudnya dia sekarang dah duduk dalam sphere of non-violence lah. Maksudnya dia punya struggle dia dah non-violence. Tapi Hamas ni kerajaan dia di Gaza tu, dia dah tak bergantung dah kepada Israel. Dia bebas. Jadi dia berhak ada dia punya military dia sendiri, Kementerian Kesihatan dia sendiri. So dia semua ada sendiri. Jadi kalau Israel buat something militarily, dia ada keupayaan untuk balas. Jadi benda tu yang tak ada pada Fatah. Jadi mungkin itu kelemahan Fatah, dan tapi sebenarnya Hamas patutnya membantu Fatah dari sudut tu lah. Jadi dua-dua sebenarnya penting. Dua-dua sebenarnya penting. Tapi apa pandangan tuan bila orang kritik Hamas, serangan bom dia tu mungkinlah adalah kena sikit-sikit kat tempat Israel, tapi dia dibalasnya orang awam lagi senang nak mati. Budak-budak lagi senang kena bom. Sebab bila orang kata kita tengok Fatah tak guna violence, tengok tebing barat adalah juga rusuhan-rusuhan tu. Tapi tak adalah sampai kena bom 5-6 tempat teruk macam Gaza. Jadi apa pandangan Tuan Syed? Okay, sebenarnya Hamas ni dia menang pilihan raya. Pada tahun 2004 tak silap, dia menang pilihan raya secara adil. Dan waktu tu memang ada international observer yang pantau pilihan raya 2004 tu, dan dia kata memang Hamas menang secara adil. Maksudnya sepatutnya dia adalah legit political organisation lah. Tapi lepas dia menang tu, dia kena sekatan oleh Israel dengan Amerika. Jadi dia tak ada pilihan lain lah. Dia kena jadi dia kena independen sendiri lah, dan kena ada defense system sendiri. Okey, jadi dari sudut serangan tu memang dari sudut kehilangan kemanusiaan tu memang satu benda yang tragik lah. Bila kita tengok bila kena bom tu memang banyak orang awam yang mati kan, budak-budak, orang tua, orang perempuan. Kalau ada tengok satu interview baru ni Ali Abu Nimah daripada Electronic Intifada, boleh tengok kat YouTube lah, dia punya podcast. Dia menarik lah, dia bincangkan macam mana sebenarnya Hamas punya military ni dia dah advance sekarang. Kalau sebelum ni dia tak mampu capai certain airport, sekarang dia dah boleh capai. Dan banyak yang tak dapat di-intercept. Sebab tu ada agak orang mati. Dan kalau kita tengok dalam interview yang sama, dia cakap macam mana kalau sebelum ni bila nak perang je, Israel akan start hantar tank dekat sempadan Gaza. Tapi yang kali ni dia dah tak hantar dah, sebab dia tahu tank kalau duduk situ semua within range of anti-tank punya missile. Sebab Hamas dah ada keupayaan tu. Dan Hamas ni dia ada bawah tanah dia tak akan duduk kat atas, dia akan duduk kat bawah. Military dia semua duduk kat bawah. Dia ada tunnel network kat bawah tu. Kalau kat Israel dia panggil metro lah. Maksudnya dia ada sistem tunnel dia. Dan banyak military dia tu kat bawah. Sebab tu yang kena banyak dekat atas-atas ni sebanyak civilian lah. Dan yang civilian ni memang Israel memang dia target, bukan kadang-kadang dalam media barat saya kata macam surgical punya strike. Maksudnya dia memang strike
military punya target je, surgical lah, maksudnya memang yang itu je. Tapi sebenarnya tak surgical pun sebenarnya apa yang Israel buat tu. Dia memang deliberate target civilian population. Dan mungkin itu lah kelemahan Hamas. Dia sepatutnya saya bersetuju juga dengan kritikan tu. Maksudnya dia bukan saja kena protect military dia, tapi dia kena ada tunnel system untuk civilian juga lah, untuk evacuate bila serangan tu lah. Itulah. Jadi saya rasa macam tak ada soalan Tapi dah ni. saya nak tambah sikit. Tapi mungkin ada keterbatasan juga tunnel system tu, sebab diorang ni kawasan yang padat dan tak banyak kawasan kan. Mungkin tak muat infrastruktur bawah tanah tu nak muatkan semua kan. Jadi ada juga yang terpaksa berlindung dari dekat atas lah. Jadi bila duduk dekat atas ni senang dia target lah. Jadi mungkin itu antara kelemahan dari sudut batas dia punya geografi lah. Sebab diorang memang kecil je dan kena blok, darat kena blok, air kena blok, udara kena blok. Yang boleh go underground je lah. Jadi saya tengok macam soalan dah tak ada. Jadi kesimpulannya saya rasa gerakan kiri ni memang ada satu peranan penting, terutamanya untuk menarik orang-orang bukan Islam, orang-orang yang bukan Arab, orang-orang yang tiada kaitan dengan Islam untuk memahami isu Palestin daripada sudut kemanusiaan. Tidak nafikan Palestin ni memang ada kaitan yang sangat erat dengan Islam. Bahkan kalau kita percaya kepada akhir zaman, memang banyak peristiwa besar yang akan berlangsung di Baitul Maqdis. Oleh sebab itu kita tak boleh nak menolak 100% lah nak kaitkan isu ni dengan Islam, sebab saya pernah baca Graham E. Fuller lah dalam buku dia A World Without Islam. Dia kata betul banyak konflik di dunia ni memang mungkin asalnya lebih kepada politik, tapi kenapa Muslim banyak menyokong kepada negara-negara yang berkonflik? Sebab satu semangat ummah itu, semangat ada sifat semangat ummah dalam umat Islam ni. Apa-apa je kena dekat saudara mereka, mereka akan sokong orang yang ditindas itu. Dan nasib info kata dan nasib banyak negara yang ada konflik ni negara orang Islam. Jadi benda tu memang tak boleh nak elak. Tapi dalam sama kita kena menghargai usaha-usaha gerakan kiri, dan kita pun seperti saya setuju dengan Tuan Syed, kena banyakkan bacaan tulisan orang-orang Yahudi sendiri. Kita lihat sebenarnya Yahudi pun banyak dah mula terbuka nak ceritakan isu Palestin ini. Bahkan ada Yahudi tu kita nampak dia macam dah tak jadi Yahudi dah, macam Dr. Norman tu. Kita tengok dia memang kau bela orang Palestin. Sampai saya ingat satu video ada orang Jerman mengangis depan dia tak termakan mengangis orang tu. Itu yang paling ganas lah. Dia kata ni crocodile tears. Dia kata kau tak payah nak sedih lah. Aku lagi tua ada kau. Mak bapak aku pun kena juga masa Holocaust tu. Jadi itu pentingnya kita untuk melihat isu Palestin ini dari sudut mungkin luar daripada pandangan Islamis sendiri, supaya buku-buku mereka itu pun banyak membantu kita dalam menerangkan isu-isu ini kepada masyarakat Palestin. Bahkan jika kita katakan Demokrat yang lebih bersifat center left, dikuasai oleh kelompok-kelompok progresif ini, mungkin dasar foreign Amerika pun boleh berubah dalam masa yang akan datang, yang mana mungkin Amerika akan makin mengurangkan bantuan kepada Israel, dan Israel mungkin susah nak survive. Dari situ mereka akan mula tunduk dengan desakan-desakan orang Palestin. Jadi Tuan Syed ada apa-apa kesimpulan ke nak cakap sebelum kita tutup? Baik, terima kasih Iqbal. Jadi sebagai penutup, saya setuju lah dengan Iqbal kata tadi kan. Memang sebenarnya kita ada rasa persaudaraan Islam kita dengan Palestin. Jadi benda tu tak boleh kita nak hilangkan, sebab kita memang ada persaudaraan Islam kan. Kalau kita tak ada, jadi di masa hadapan sejarah akan lihat balik, tengok orang Islam sendiri kena tindas pun dia buat tak tahu. Jadi benda tu akan menjadi sejarah akan melihat kita balik. Jadi memang kita kena ada
berasa persaudaraan Islam tu. Tapi dalam masa yang sama, kita kena mahirkan juga diri kita ni dengan bahasa international. Maksudnya kita kena faham juga benda ni dari sudut kemanusiaan supaya kita boleh berhujah dengan orang yang bukan Islam dan menarik diorang untuk bersama-sama kita atas dasar kemanusiaan. So jadi kita tak boleh bawa buku konspirasi Yahudi dekat diorang. Tapi kita bawa buku-buku yang akademik, buku-buku yang ditulis oleh sarjana-sarjana. Tak kira lah sarjana tu, hatta sarjana Yahudi sendiri kan. Dan sebab itu adalah common language untuk bawa dia orang ni untuk bersama-sama dalam isu ni. Sebab isu ni bukan isu umat Islam je, dia adalah isu kolonial, isu apartheid. Jadi ia adalah, kalau kita mahir dalam bahasa international tu, kita boleh ajak orang lain dan kita boleh terangkan dengan lebih jelas kenapa orang bukan Islam pun sebenarnya patut aware pada isu ni. Dia bukan sekadar isu umat Islam saja. Jadi saya minta maaf lah kepada Neo Melayu kalau ada apa-apa yang saya cakap silap, dan kepada saudara Iqbal kalau mungkin ada soalan yang tak terjawab ke apa. Dan terima kasih lah saya ucapkan kepada semua yang mendengar. Jadi saya rasa itu sahajalah kupasan kita dalam sejam lebih dekat pukul 2 ni. Jadi insyaAllah di masa akan datang kita akan mungkin adalah live-live yang akan kita buat. Jadi kita nantikan je lah siapa yang akan kita jemput. Jadi saya akhiri perbincangan ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi